Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mari sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita pada malam yang penuh mulia ini dengan Ummul Furqan lin Nabiyil Karim wa alihi wa ashabihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفر عن ذكره الغافلون. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا سيدي سندي غوثي ويا مددي كل ظهيرنا للأعداء بالمدد مجير هرضي وخذ بيدي مدى مددي خليفة الله فينا يا محي الدين. مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ قدير الله مرادي وشوقي أنت يا كتب الزمان وجودي مظهر الله سلطاني. اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang berusaha jawatan kuasa pengurusan musalla yang saya muliakan, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan terutamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita, puji kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia, inayah serta riayahnya pada malam yang penuh mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita semua satu kesempatan, satu peluang, satu ruang dalam kesibukan kita menguruskan hal-hal keduniaan kita. Allah masih bagi kita lagi satu kesempatan untuk melangkahkan, untuk memperuntukkan sedikit masa memenuhi ruang-ruang saf yang ada dalam rumah Allah ini sebagai salah satu usaha kita meninggikan syiar agama Allah dengan pelaksanaan solat fardu secara berjamaah. Bersyukur juga kita ke hadirat Allah atas kurniaan sebesar-besar nikmat, iaitu nikmat Islam dan juga nikmat iman. Tidak juga dilupakan nikmat sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita sebagai umat baginda Nabi dan hamba kepada Allah untuk senantiasa melazimi lidah dan bibir kita ini dengan sentiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah dan ucapan alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian? Alhamdulillah, moga senantiasa sihat wal afiah, sejahtera dan sentosa sentiasa berada di bawah naungan, perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insya-Allah. Baik, insya-Allah pada malam ini tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, kita akan sama-sama berkongsi ilmu mengenai persediaan kita menghadapi bulan yang penuh dengan pahala, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang diletakkan dalamnya akan rahmat dan maghfirah serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu tidak lain tidak bukan bulan Ramadan Al-Karimil Mubarak, yang mana kurang lebih 6 atau 5 hari lagi kita akan sambut ketibaan bulan Ramadan yang merupakan tetamu yang paling kita sanjungi dalam setahun itu. Kalau dalam minggu, dalam hari penghulu bagi sekalian hari itu hari Jumaat, kita panggil Sayyidul Ayyam, penghulu bagi sekalian hari. Kalau dari kalangan manusia, penghulu bagi sekalian manusia itu siapa? Baginda Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Nabi, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu uldi Adam. Aku sayyid, aku penghulu bagi sekalian anak Adam. Adapun sayyidus syuhur, penghulu bagi sekalian bulan dalam kalender Islam ini daripada Muharram sehingga Zulhijjah, ada penghulunya, iaitu bulan Ramadan. Sebelum kedatangan baginda Nabi, sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan-bulan Islam ini daripada Muharram sampailah Zulhijjah dah ada dah, yang merupakan bulan bagi orang-orang Arab. Kita bagi orang Melayu ada bulannya tersendiri, bagi orang Cina ada bulannya tersendiri, bagi orang India ada bulannya tersendiri. Jadi bagi orang Arab juga ada bulannya tersendiri, iaitu daripada bulan Muharram sehingga Zulhijjah. Ini bukan bulan yang ada pada zaman Nabi. Sebelum Nabi pun dah ada bulan Muharram sehinggalah Zulhijjah. Namun apa yang nak kita belajar daripada masyarakat Arab ini, sebelum kedatangan baginda Nabi, bila mana datang bulan Sya'ban, kebiasaan bagi orang Arab pada waktu itu, sebelum datangnya Nabi, maksudnya apa? Sebelum adanya agama Islam, sebelum adanya ibadah-ibadah khusus, orang Arab dia buat apa? Setiap kali datangnya bulan Sya'ban, mereka akan pergi cari air, kumpulkan bekalan makanan, bekalan air, sayur-sayuran, bijirin dan sebagainya. Mereka kumpul, simpan. Kenapa nak simpan? Kerana akan masuk selepas Sya'ban, iaitu bulan Ramadan. Kenapa? Apa yang ada dalam bulan Ramadan? Kerana bulan Ramadan tu bulan yang sangat panas, bulan yang akan kering kontang, tak ada satu air pun yang akan ada di padang pasir. Jadi masyarakat pada waktu itu, datang saja bulan Sya'ban, mereka simpan segala keperluan harian. Seperti mana yang disebutkan dalam khutbah tadi berkenaan dengan keperluan yang penting. Apa yang sebut dalam khutbah tadi berkenaan dengan keperluan kita? Ada 3. Yang pertama apa? Keperluan daruriyah, yang mesti kena ada, macam makan, minum, pakaian, tempat tinggal, wajib ada. Kalau tak ada, tak boleh nak hidup, tak boleh nak teruskan kehidupan. Yang kedua, hajiyah, dia penambahan sedikit daripada daruriyah. Kalau tak ada pun tak apa, tetap boleh hidup. Dan yang ketiga iaitu tahsiniyah, iaitu kalau ada lebih baik, tak ada tak apa, masih boleh. Dia menambahkan, melengkapkan, menyempurnakan sesuatu perkara. Jadi yang pertama tadi apa? Daruriyah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, ini wajib ada, keperluan asas sekali. Jadi masyarakat Arab pada zaman sebelum kedatangan Islam itu, mereka simpan minuman ni, sebab mereka tahu setiap kali datangnya bulan Ramadan akan berlaku panas, kering kontang, waktu tu tak ada air. Bila tak ada air, tumbuh-tumbuhan tak boleh nak hidup, tak ada makanan, tak ada sayuran, tak ada bijirin yang akan hidup. Jadi mereka simpan dulu makanan dalam bulan Sya'ban agar boleh digunakan pada bulan Ramadan. Dan apa kaitannya dengan kita, tuan-tuan? Bulan Sya'ban inilah kita simpan segala latihan kita, simpan segala praktis kita dalam membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, melakukan solat-solat sunat. Supaya apa? Supaya bila datang Ramadan, perkara-perkara sunat ini menjadi ringan untuk kita mengamalkannya. Kalau kita datang satu Ramadan baru nak cuba-cuba ngaji, percayalah, mustahil untuk kita berjaya membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan baru kita cuba-cuba nak solat sunat, maka kita akan rasa beban, kita akan rasa berat bahawa solat-solat sunat yang ada dalam bulan Ramadan. Maka praktisnya perlu dah ada daripada sekarang lagi. Lebih kurang 6 hari lagi, apa yang boleh kita buat? Banyakkan solat-solat sunat, supaya bila datang bulan Ramadan kita dah terbiasa dengan solat-solat sunat. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, apa lagi persediaan yang perlu kita ada dalam menghadapi bulan Ramadan? Kerana persediaan yang perlu kita adakan dalam bulan Ramadan ini agar kita tidak rugi ketika masuk dalam bulan Ramadan, kita telah pun bersedia untuk melakukan segala amal yang telah dianjurkan oleh agama kita dan yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali, sebelum kita semua lupa, yang menjadi
tunjang kepada sahnya puasa kita itu, iaitu niat. Ini yang selalu kita lupa ni. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaih, yang merupakan imam ataupun muassas, pengasas bagi mazhab Asy-Syafi'i, telah menggariskan beberapa syarat untuk niat ini. Yang pertama, jika seandainya, dengar baik-baik tuan-tuan, jika seandainya kita nak puasa, nak niat puasa untuk sebulan, kita dah mula viral dah ni, niat puasa sebulan, niat puasa harian, betul? Dah ada poster-poster yang mula keluar. Niat puasa sebulan hanya sah, hanya boleh diguna pakai pada malam 1 Ramadan sahaja. Niat puasa sebulan hanya sah dibaca, diamalkan pada malam 1 Ramadan sahaja, iaitu bila? Rabu malam Khamis. Selepas itu malam kedua dah tak boleh dah tak sah, dah tak laku dah niat 1 bulan tu. Hanya niat pada malam 1 Ramadan. Jadi kita saling mengingati ni. Suami ingatkan isteri, isteri ingatkan suami, suami ajak anak-anak, bapa ingatkan anak-anak, anak-anak ingatkan bapa, supaya apa? Kita tidak rugi puasa sebulan. Kenapa? Walaupun kita dah niat sebulan puasa, kata Imam Syafi'i, tetap pada tiap-tiap malam kena niat puasa juga. Bukan dah puasa dan niat sebulan, malam kedua sampailah malam terakhir aku tak payah niat lah. Kenapa? Dan niat puasa sebulan. Tak sah tuan-tuan, tak sah puasa kita. Habis Ustaz, macam mana pula sebulan dengan hari-hari ini? Sebulan ini kita baca, kita niat pada 1 Ramadan. Dan jika dalam Ramadan kedua sehinggalah Ramadan yang terakhir ada berlaku kita penat dalam kerja sehingga menyebabkan kita terlelap, lupa, bukan dengan sengaja, lupa tanpa sengaja, kita tertidur, bangun sahur keesokan hari, maka niat puasa yang sebulan ini akan cover niat puasa berkenaan. Tapi kalau dengan sengaja kita tinggalkan, contohnya aku dah niat puasa sebulan 1 Ramadan, jadi besok tak payah niat, tak niat itu dengan sengaja tinggalkan, maka puasa kita tidak sah di sisi mazhab Asy-Syafi'i. Maksudnya apa? Niat puasa sebulan tetap sebulan, hari-hari tetap kena niat pada malam hari. Validnya niat puasa sebulan kalaulah kita terlupa, tertidur dan sebagainya, menyebabkan kita lupa nak niat, waktu itu baru valid puasa kita. Itu yang pertama. Soal niat ni yang selalu orang kita lupa, diambil mudah, sedangkan niat itulah menentukan sah atau tidak sah puasa seseorang. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, perkara-perkara sunat yang sangat dituntut dalam agama kita, terutama dalam bulan puasa, jangan kita tinggalkan, jangan kita lupakan, jangan kita tinggalkan sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama iaitu lewatkan sahur. Lewatkan sahur. Sebelum sahur apa yang penting? Bangun sahur berkenaan. Maksud lewatkan sahur apa tuan-tuan? Kalau imsak itu 5.55, 5.30 dah boleh makan dah, tak ada masalah. Itu dah kira lewat lah. 5.45 lagi baik kalau makan yang ringan. Ada orang yang makan kurma saja. Kalau rasa nak mentega darah, makan biryani, bangun 5.30. Jangan bangun 5.45. Nanti ada nak makan kambing, masih dalam mulut imam dah azan dah, Bilal dah azan dah. Jadi setidak-tidaknya 5.30 kita dah mulakan bersahur. Tapi kalau ada kata, Ustaz, saya dah biasa makan 3 biji kurma dengan air masak, tu 5 minit je Ustaz. Tafadhal, maksudnya 5.50 baru dia sahur. Tak ada masalah. Apa yang dimaksudkan dengan imsak? Imsak ini kita satu pertengahan untuk kita sediakan diri kita, mulut kita dibersihkan daripada segala makanan, bersedia untuk solat subuh. Bukan imsak itu dah tak boleh nak sahur. Kadang kita faham imsak dah tak boleh nak sahur, padahal ada lagi masa 10 minit tu. Kalau ada yang terlajak bangun, masih boleh. Selagi belum azan, selagi itu kita boleh sahur. Cuma ulama letakkan imsak itu biar kita dapat bersihkan mulut kita daripada makanan, sedia dengan wudu untuk sembahyang pada awal waktu. Itu maksud
imsak. Jadi sunnah Nabi jangan lupakan, lewatkan sahur. Ni kita biasa sahur pukul 12.30 malam, alang-alang sahur awal. Kita tak dapat pahala sunat. Kita puasa tapi dapat apa? Lapar dan dahaga sahaja. Jadi janganlah sia-siakan pahala yang baginda Nabi bagi Allah bagi secara mudah ni. Lewatkan sahur kita dapat pahala. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Segerakan berbuka. Bukan tadi lewatkan sahur, bukan awalkan buka. Segerakan buka. Kalau awalkan buka pukul apa? 6.50 dah ada yang minta, ada yang 12.30 hari pun dah minta, Ustaz, kalau boleh awal ni buka 12.30 hari. Sebab tu ayatnya bukan awal, segera berbuka. Segera berbuka macam mana? Dengar saja laungan azan terus buka. Dan jangan kita lupakan, ulama mengajarkan kita waktu berbuka itu, tuan-tuan, waktu azan saja buka puasa itu ada beberapa second saja yang Allah bagi doa mustajab, tanpa hisap Allah kabulkan. Ada berapa saat sahaja. Jadi kita ada 30 hari dalam Ramadan. Pastikan 30 hari ini kita dapat berdoa pada setiap waktu berbuka. Kenapa? Waktu buka itulah banyaknya cubaan dan dugaan. Terutamanya ibu-ibu lah, ayah-ayah dia dah biasa tunggu atas meja, tunggu makanan tiba. Biasa ibu-ibu lah, waktu itulah cawan jatuh, pecah gelas pula, waktu itulah air tumpah pula, habis semua. Jadi tahun ni kita siap sedia dengan awal. Makanan tu dah siap 6.50, masing-masing duduk depan meja. Ketua keluarga ayah mengingatkan anak-anak, okey, sedia untuk baca doa, dengar saja takbir, masuk mulut makanan, maka kita pun berdoa, ya Allah permudahkan. Doalah apa saja, sebab mustajab doa. Ustaz kata ni mustajab doa ni, dia pun tadah tangan. Buka tak lagi, doa sampai setengah jam. Bukan gitu. Ada beberapa saat saja, azan saja kita pun tadah tangan baca doa. Dalam masa yang sama dah masukkan kurma dalam mulut kita untuk kita berbuka. Barulah kita kena dengan sunnah Nabi, iaitu segera berbuka dan berdoa dalam waktu berbuka. Dan berbuka dengan apa, tuan-tuan? Berbuka puasa dengan kurma. Itu sunnah Nabi. Berbuka dengan kurma atau tamar, tak kisahlah yang kering ke, yang basah ke, ajwa ke, lagi apa, Maryam ke, Mekjul ke, tak kisahlah, Yusuf tayub ke, Yusuf tak tayub ke, tak kisahlah, tak kisah. Janji kurma. Kenapa Nabi suruh buka dengan kurma? Rasulullah buka dengan kurma, bukan dengan air masak. Ada setengah di antara kita buka dengan air masak. Ustaz haus sangat dah ni, segelin dia minum air. Kenapa Rasulullah suruh buka dengan kurma? Kerana sepanjang hari perut kita kosong, tak ada makanan. Dalam perut kita ni ada asid dia, akan ada asid-asidnya yang akan menyebabkan kalau kita minum berbuka dengan air masak, dikhawatiri akan berlaku reflux. Reflux ni apa? Angin. Itu yang gastrik, sakit perut, pedih ulu hati dan sebagainya. Sebaliknya, jika yang ditelan itu adalah kurma, mineral serta vitamin serta garam yang ada dalam mineral itu, kelebihan-kelebihan zat-zat yang ada dalam kurma itu menyebabkan asid itu ditekan sehingga keluar daripada badan kita. Jadi apa pun kita makan selepas kurma itu menyebabkan reflux itu takkan berlaku. Tengok sunnah Nabi ini, kajian sains membuktikan bahawa Nabi ini sahlah apa yang Allah sebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik. Apa saja yang Nabi buat itu ada manfaatnya pada diri, pada masyarakat, pada bangsa dan negara. Kesihatan kita semua Nabi buat bukan kosong, tuan-tuan, ada fadilahnya. Jadi buka dengan apa? Kurma, buka segera dan baca doa. Buka segera, kesian pula siapa? Tok Bilal. Dia nak buka ke nak azan? Nak buka ke nak azan? Jadi Bilal, kerja Bilal lah. Mungkin pahala Allah akan bagi pahala yang lebih, bukan mungkin, pasti. Maka buka dengan makan sikit,
kurma itu terus azan bagi memberikan masyarakat lain berbuka dengan laungan azan Bilal. Jangan Bilal pula aku buka dululah, tunggu lepas 10 minit nanti baru korang buka. Jangan macam tu. Nak dengki dia kata, member aku tengah lapar hari ni kata. Aku makan dulu nasi lemak 1 bungkus. Dia call ni, bila nak azan ni, tak azan-azan lagi ni, tunggu aku habis makan dulu. Jangan begitu. Ikut sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, itu asas kan, benda biasa. Tapi benda biasa inilah yang kita selalu terlepas. Pastikan rumah kita sentiasa ada buah kurma. Kurma ini tanda keberkatan. Kurma ini adalah makanan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanlah, jadikan, didik pada anak-anak kita kecil ini, daripada kecil ni ajar dia makan benda-benda sunnah. Ini tak habis-habis epaton lah, tak apa-apalah kita bagi. Memang ada vitamin, bukan dinafikan, tapi ikut sunnah Nabi itu lebih utama. Kismis, kurma, apa saja sunnah Nabi itu amalkanlah daripada mereka masih kecil, agar mereka kenal apa itu sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya tuan-tuan, masuk saja bulan Ramadan, Nabi sebut Ramadan awwaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, awahiru itqu minan nar. Ramadan 10 awal yang pertamanya rahmat, 10 keduanya keampunan, 10 yang terakhir itu membebaskan diri daripada api neraka. Jadi 10 yang pertama ni rahmat. Maksud rahmat apa? Allah akan bagi, baru nak start puasa, Allah akan bagi relax, tenang aja. Tenang-tenang je, tak terlalu lapar, cuaca pun redup. Tak percaya tuan-tuan tengok ni panas berdentik ni kan. Datang Ramadan dia akan sayup-sayup je, tenang, rahmat Allah bagi, relax. 10 yang kedua keampunan, mungkin akan ada hujan sedikit, mungkin sejuk sedikit. 10 yang terakhir itu membebaskan diri daripada api neraka. Dia panas 2 kali ganda. Bebaskan diri daripada api neraka. Api neraka panasnya macam-macam, 70,000 kali ganda daripada panas dunia ini. 10 malam yang terakhir tu akan kita rasa panas betul. 20 yang pertama ni ada rahmat dan ada keampunan. Kenapa Nabi sebut ada 3 fasa ni? Supaya kita minta dengan Allah akan kerahmatan. Ulama ajar apa? Datang je 10 malam yang pertama, maka lazimilah doa, Allahumma rahamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rahamna birahmatika ya arhamar rahimin. Ataupun Ustaz panjang, Ustaz boleh pendek ni, ya Allah rahmatilah aku dan ahli keluargaku. Ataupun irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Yang paling singkatlah tu. Itu 10 malam yang pertama. 10 malam yang kedua pengampunan. Dah ada dalam bulan Ramadan dah doanya, iaitu Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau jamak, kalau single, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ustaz, susah nak ngapal lah Ustaz. Ada doa yang mudah. Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidina rabbana rahamhuma kama rabbayana saghira. Doa kedua ibu bapa itu pun doa pengampunan kan. Dan yang terakhir ulama ajar kita doa, Allahumma a'tiqni minan nar wa adkhilnal jannata ya rabbal alamin. Ustaz, susah betul nak sebut Ustaz. Ada yang mudah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Inilah ihya Ramadan, inilah semarak Ramadan. Kita nak cerita ngaji khatam Quran 30 juzuk berat. Ambil yang simple tapi kita istiqamah. Ambil yang mudah tapi kita berterusan, itu lebih berkat, itu lebih banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Ramadan ini juga tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, perlu kita ingat ada beberapa peristiwa besar yang berlaku bagi kita umat baginda Nabi serta agama Islam ini. Yang pertama sekali, turunnya Al-Quran. Sebab itu dalam bulan Ramadan 17 Ramadan itu dikenali sebagai Nuzulul Quran. Ustaz, kalau macam tu Ramadan 30 juzuk turun dalam bulan Ramadan ke? 30 juzuk Quran tu turun dalam bulan Ramadan ke? Dalam Al-Quran Allah sebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya.
Jadi dalam riwayat, dalam syarah menyebut apa yang disebutkan Al-Quran itu diturunkan dalam bulan Ramadan, diturunkan daripada arasy Allah, daripada Sidratul Muntaha, diturunkan ke langit dunia pada tanggal 17 Ramadan. Daripada langit dunia diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Jadi turunnya daripada langit arasy Allah turun ke langit dunia pada tanggal 17 Ramadan. Itu maksudnya nuzulul Quran. Al-Quran itu diturunkan daripada arasy Allah tu, tinggi luar daripada makhluk. Allah turunkan Al-Quran itu ke langit dunia pada tanggal 17 Ramadan. Itu yang pertama, bulan turunnya Al-Quran. Yang kedua, pada 17 Ramadan juga berlaku satu peristiwa besar, peristiwa peperangan yang keempat, yang kelima dalam Islam, tapi peperangan yang pertama dari sudut sejarah Islam, iaitu peperangan Badar. Kenapa berlaku peperangan Badar? Peperangan Badar ini berlaku kerana berlakunya kezaliman kepada orang Islam, iaitu masyarakat Muhajirin, sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, daripada Mekah ke Madinah. Sahabat di Madinah digerakan golongan Ansar. Di Madinah, di Mekah dipanggil Muhajirin. Jadi mereka ni berpindah, berhijrah. Bila berhijrah, mereka tak bawa apa-apa harta, maka semuanya ditinggalkan di Mekah. Maka Abu Sufyan, musuh Islam pada waktu itu, dia buat apa? Dia pecahkan semua rumah orang Islam, diambil semua harta, dijual, semua tanaman dirosakkan. Jadi perkara ini sampai pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara golongan Muhajirin ngadu pada Nabi, "Ya Rasulullah, Abu Sufyan nak jual harta kami ni, bagaimana ya Rasulullah?" Maka Nabi kata, "Tak apa, jom kita pergi minta keadilan." Nabi bukan nak perang. Abu Sufyan jual harta orang Islam ni di Syam. Syam ini di utara, Madinah di tengah-tengah, Badar di bawah Madinah, baru lama Mekah. Ketika Nabi nak pergi ke Mekah, laluan daripada Madinah nak pergi ke Mekah, waktu itu Abu Sufyan mendapat khabar Nabi nak lawan dia, Nabi nak serang dia. Sedangkan Rasulullah nak jumpa dia, nak bincang kenapa nak jual harta orang Islam. Tapi Abu Sufyan dia dah rasa Nabi nak serang dia, dia pun sediakan tentera daripada Mekah seramai 1000 orang untuk berlawan dengan tentera Islam seramai 313 orang. Jadi pada waktu itu Nabi mereka nak berperang, umat Islam tak ada kelengkapan ketenteraan, baru berhijrah, peralatan ketenteraan tak adalah training untuk jadi tentera, bahkan kuantiti hanya 313, 3 kali ganda musuh yang ada dekat depan. Macam mana nak lawan ni? Pada waktu itulah Allah Subhanahu wa taala datangkan bantuan kepada kaum dan sahabat-sahabat yang ada dalam peperangan Badar, sehingga mereka boleh berjaya, sehingga peristiwa itu menunjukkan mukaddimah kemenangan dan peningkatan maruah dan agama Islam. Kita azan insya-Allah. Lagi seminit kita bagi laluan azan isya tu. Baik, disambung kembali. Jadi berkenaan dengan perang Badar tadi, jadi tentera Islam seramai 313 melawan musuh seramai hampir 1000 orang. Jadi dengan bantuan yang Allah berikan kepada para syuhada Al-Badar, mereka ini diberikan ganjaran yang lipat kali ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebut bahawa mereka itu tidak pernah mati di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka akan kekal hidup sehingga hari kiamat. Sebab itu perang Badar ini, Ashabul Badar, berkata Syekh Dawani rahimahullahu taala alaih,
Dia kata apa? Wa zakara Syekh Dawani rahimahullah taala alaihi anna du'a mustajabun inda dzikri asma'i ahli badar. Doa itu jika ditawassulkan, kita bertawassul, jika doa kita itu diselitkan dengan berkat, dengan bertawassul dengan ashabul badar, sahabat-sahabat perang badar, insya-Allah mustajabah, makbul doanya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada selawat badariyah itu kan. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah wa ahlil badari. Ya Allah, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah itulah selawat badariyah, dipanggil selawat bertawassul dengan sahabat-sahabat badar, kerana mereka ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pahala yang Allah berikan kepada mereka iaitu syurga yang seluas langit dan bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang haram diberikan halal bagi mereka. Hanya kepada siapa? Sahabat perang Badar sahaja. Jadi perangan Badar ini berlaku pada tanggal 17 Ramadan. Dan apa yang hebat dalam perang Badar ini tuan-tuan, ada dua pemuda. Nabi SAW ini pada waktu itu hanya pilih yang dewasa-dewasa saja. Pemuda Nabi tak pilih, sebab waktu itu Islam baru nak berkembang, tak ramai. Tapi ada dua pemuda menjelinap masuk ke dalam tentera baginda Nabi, adik-beradik. Satu namanya Muaz, umurnya 16 tahun, adiknya bernama Auf, umurnya 15 tahun. Muaz ini terus masuk tanpa pengetahuan siapa-siapa, dia masuk terus ke panglima tentera pada waktu itu, Abdul Rahman bin Auf. Di tengah-tengah Abdul Rahman itu datang Muaz di sebelah kanan. Dia kata, wahai Pakcik Abdul Rahman, boleh tak saya nak tahu siapa dia Abu Jahal? Maka Abdul Rahman bin Auf tanya, kenapa? Kata budak ini, kata Muaz ini, pakcik saya dengar ketika Nabi di Mekah, Abu Jahal inilah yang paling menyakiti Rasulullah, yang banyak hina Rasulullah, yang banyak cerca baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa? Kerana aku datang dalam peperangan ini, aku nak bunuh Abu Jahal. Budak berumur 16 tahun. Datang pula adiknya Auf di sebelah kiri. Adik ini pula kata, wahai Pakcik Abdul Rahman, boleh tak tunjukkan saya siapa dia Abu Jahal itu? Aku Abu Jahal tanya, kenapa? Kerana saya dengar ketika Nabi di Mekah, Abu Jahal inilah yang banyak sakitkan Nabi, banyak hina Rasulullah, banyak cerca baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa? Jadi aku nak bunuh Abu Jahal dalam peperangan ini. 16 dan 15 tahun. Anak kita 16-15 tahun buat apa? Lato-lato lagi. Dungtang kan. Tak ada pun Mobile Legend lagi. Dia pegang juga tapi dalam handphone lah. Tapi taiko tu. Kita pun tak kerti tekan handphone tu, boleh tekan lagi. 16 dan 15 tahun. Maka kata Abdul Rahman bin Auf, aku bila mendengar dua pemuda terkejut aku. Macam mana semangat mereka ada untuk meninggikan, mempertahankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abdul Rahman bin Auf, ketika aku tengah memerhatikan musuh di hadapan ni, tiba-tiba aku nampak Abu Jahal berada di tengah-tengah, di atas kuda tunggangannya itu. Dia pakai topi besi, baju besi, kasut besi. Kuda dia pun dia pakai baju besi. Punya penakut Abu Jahal ni. Hanya daripada jauh nampak mata dia. Dah lah pakai baju besi, kuda pun pakai baju besi. Depan dia ni ada 10 baris, buat bulatan 10 baris. Supaya apa? Dia tak diserang oleh Islam, takut mati. Jadi Abdul Rahman bin Auf kata, ketika aku menampak saja Abu Jahal atas kudanya itu, maka aku berkata dengan anak ni, yang pakai topi besi atas kuda itulah Abu Jahal. Kata Abdul Rahman bin Auf, ketika mana Nabi takbir untuk serang musuh ni, apa berlaku? Dua pemuda ini seperti anak panah yang lepas daripada busur, ditarik lepas, begitu laju, pantas dan tuntasnya dua remaja ini, boleh masuk celah-celah mereka 10 baris itu, lompat di atas bahu satu sama lain, sehingga sampai di hadapan Abu Jahal. 10 baris tentera mereka langgar. Bukan pakai pedang, maksudnya menyelinap masuk kanan, masuk bawah, lompat atas bahu satu sampailah di hadapan Abu Jahal. Abang sebelah kanan, adik sebelah kiri, libas pedang ke arah riba Abu Jahal.
terluka, jatuh Abu Jahal daripada kuda. Baju besi dengan kasut besi, peha ni mana ada besi, kalau peha pun besi dah macam Robocop jalannya ni. Jatuh Abu Jahal daripada kuda, tapi 2 orang saja. Maka 2 pemuda ini dikeroyoklah oleh musuh Islam. Adiknya Auf tak boleh tahan lama, maka mati syahid dalam peperangan. Maka abangnya yang dah berusia sikit, badannya agak besar sikit, dapat lawan. Tengah-tengah lawan ini daripada arah belakang, musuh libas tangan belah kiri ini, menyebabkan separuh tangan ini terbelah. Separuh ni terbelah, tapi tak putus, terbelah. Tangan ni dah terlepas daripada bahu, putus 2. Maka benda ni kan ganggu ni, terlepas ni. Maka abangnya Muaz ni keluar daripada medan tempur, buka imamah ni serban, lalu diikat balik tangannya tu supaya tak ganggu fokus dia melawan musuh ni. Tengah-tengah lawan, tangan ni terlepas lagi. Maka dia kata, tak boleh, tangan ni mengganggu konsentrasi untuk membunuh musuh Islam. Remaja ini buat apa tuan-tuan? Dia ambil tangannya, dia letak di atas tanah, kaki kiri pijak tangan berkenaan, lalu dia angkat badannya, putus tangan itu daripada badan, teruskan berperang sehingga mati syahid. Sebab itulah sahabat Badar itu Allah Subhanahu wa taala meninggikan level kedudukan mereka, kerana dikala mereka tidak ada apa-apa, mereka tetap mempertahankan kesucian agama Islam. Dan sehingga hari ini nama mereka tetap akan disebut oleh para ulama, para masyayikh, para awliya Allah Ta'ala al-kiram. Bila datang bulan Ramadan, nama mereka akan dipuji oleh ulama-ulama kita. Kerana apa? Mereka lah yang membawa kewibawaan agama Islam untuk membantu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir yang perlu kita ingat, iaitu malam yang paling agung dalam malam yang ada di atas muka bumi ini, iaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar berlaku dalam 10 malam yang terakhir. Nabi dah sebut 10 malam yang terakhir. Malam apa lagi? Malam ganjil. Kenapa Rasulullah tak nak bagi tahu spesifik bila? Sebab kalau bagi tahu spesifik bila, malam ganjil pun kita cari malam-malam yang 27, 29, 25. Apatah lagi kalau Nabi sebut memanglah Lailatul Qadar itu berlaku pada malam 27. Percayalah, daripada 1 Ramadan sampai 26 tak ada orang kat masjid. 27 baru semua datang sembahyang kat masjid. Sebab itu Nabi rahsiakan. Bukan Rasulullah tak tahu, Nabi rahsiakan agar kita terus hidupkan malam-malam dalam bulan Ramadan. Dan usahalah hingga kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Seperti mana dalam ucapan awal pengacara majlis tadi menyebut beberapa pesanan daripada pengurusi untuk berinfak dalam bulan Ramadan. Maka tuan-tuan, yang boleh saya tambahkan daripada situ adalah infaklah walaupun seringgit, lebih-lebih lagi pada 10 malam yang terakhir. Pada waktu malam selepas waktu nak solat tarawih itu, bawalah walaupun RM1, 10 hari 10 malam baru RM10. Kalau kena tu tuan-tuan derma RM1 tu pada malam Lailatul Qadar, Allah gandakan dengan 1000 bulan. Itu kalau RM1. Kalau RM10, berapa banyak gandaan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebut dalam Al-Quran, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Didatangkan satu misal, satu contoh infak di jalan Allah ini seperti menanam satu benih, yang mana setiap menanam satu benih, daripada satu benih itu tumbuh 7 tangkai. Setiap 7 tangkai keluarkan 100 buah, 100 hasil. Maksudnya apa? Infak RM1 ke jalan Allah, Allah gandakan dengan RM1 jadi 7. 1 kali 7 7. Setiap 7 tangkai keluarkan 100 buah. 7 kali 100 700. Derma RM1, Allah gandakan 700 kali ganda. 700 kali ganda tu kalau jatuh malam Lailatul Qadar, 700 kali 1000, 700,000. Ini kiraan secara akal kita. Sebaliknya di belakang itu Allah gandakan dengan yang lebih banyak lagi. Maka sama-samalah kita ambil peluang
Awal lagi tuan-tuan, belum masuk Ramadan dah ada intipati perkongsian ilmu macam ni. Rebutlah peluang ini. Lebih-lebih lagi kita maklum, kita semua maklum, bulan 3 inilah anak-anak masuk sekolah, nak puasa, nak raya, banyak kos ni. Tapi ambillah sebahagian itu untuk diinfakkan pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat tuan-tuan, yang bagi cukup itu bukan duit, bukan angka, bukan digit, tapi yang bagi kecukupan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi kita rasa tak cukup, cek, periksa diri kita. Mungkin kita banyak sangat bergantung kepada keduniaan sehingga kita lupa yang bagi rezeki itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sama-samalah kita ambil iktibar dan pengajaran serta ibrah daripada perkongsian yang kita sampaikan pada malam ini. Sama-samalah kita ambilnya sebagai satu ilmu yang bermanfaat untuk menambahkan amal baik kita dalam bulan mulia yang akan datang ini, dan dapat juga kita sampaikan kepada semua saudara mara kita, jiran tetangga kita, saudara mara kita, agar mereka juga dapat beramal dalam bulan yang akan datang ini dengan amalan yang banyak sehingga Allah berikan rahmat, keampunan, dan dijauhkan kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. InsyaAllah di kesempatan ini juga tuan-tuan, bersempena dengan akan tibanya bulan Ramadan ini, saya menyusun 10 jari mohon ampun dan maaf. Andai sepanjang tempoh perkenalan kita, sepanjang tempoh saya berkuliah di sini, ada terlebih, terkurang, terkasar, tersilap bahasa tubuh ke, mungkin ada terasa sindiran saya, gurauan saya mohon jutaan kemaafan. Yang baik, yang indah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang salah dan silap itu daripada kesalahan, kesilapan, kekurangan yang ada pada diri saya juga dengan izin Allah saya tangguhkan, dan sehingga kita bertemu lagi pada masa-masa akan datang. Saya sudahi majlis ilmu kita pada malam ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.